Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang soleh ni, kita ziarah dia ada manfaat dia lebih daripada orang biasa lah. Di mana dalam hidup kita ni, kita nak supaya hidup kita sentiasa dibina ataupun dijaga ataupun diberi motivasi, kita panggil. Maka antara benda yang boleh motivasi kita sebenarnya semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun rapat dengan Tuhan ni, antara motivasi ialah kita ziarah orang-orang yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Ilaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita dapat sama-sama kita hadir dalam melaksanakan satu tanggungjawab yang telah diamanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat subuh. Tentu semua ini adalah sebahagian daripada program harian orang Islam. Dia bermula dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kata lain dia mula dengan masjid, kemudian lepas tu dia bermula dengan kerja-kerja lain. Begitulah apa dia harian kerja-kerja orang Islam yang sepatutnya berlaku dalam kehidupan dia. Dan kita doalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjaga kita daripada setiap hari bermula dengan kebaikan yang kita lakukan. Antaranya ialah kita dapat sama-sama melaksanakan tanggungjawab, iaitu beribadat solat subuh, khususnya solat subuh berjemaah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan semua, hari ini saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ziarah orang soleh. Ziarah ni sebenarnya satu daripada ibadat satu daripada amalan yang cukup comel, di mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang ziarah orang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta orang biasa pun di sana malaikat Allah Subhanahu Wa Taala akan doa kepada dia, di mana perjalanan dia untuk ziarah orang satu perjalanan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara perkara yang doa oleh malaikat bagi orang ziarah orang ini adalah wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, di mana semoga Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan kita, ni kata malaikat bagi orang yang ziarah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan kau dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentu semua ziarah biasa yang sangat-sangat digalak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hikmah adalah kerana kita nak supaya binaan ataupun bina hubungan di antara satu sama lain berlaku dalam masyarakat kita. Cuma hari ini insya-Allah saya akan fokus kepada ziarah orang soleh. Kan? Tuan-tuan semua, orang soleh ni, kita ziarah dia ada manfaat dia lebih daripada orang biasa lah. Di mana dalam hidup kita ni, kita nak supaya hidup kita sentiasa dibina ataupun dijaga ataupun diberi motivasi, kita panggil. Maka antara benda yang boleh motivasi kita sebenarnya semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun rapat dengan Tuhan ni, antara motivasi ialah kita ziarah orang-orang yang soleh. Sebab orang soleh ni, kita ziarah dia pertama sekali la tudzakirukum billahi ru'yatih. Tudzakirukum billahi ru'yatuh, maknanya kita ziarah ni kadang-kadang kita tengok dia boleh ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gelagak dia, PA perangai dia, wajah dia dan sebagainya boleh ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yazidukum fi ilmihi mantiquh. Maknanya yang kedua ialah apabila dia kecek, kita boleh menambah ilmu kepada kita. Sebab orang soleh ni tak kecek koseh.
Orang soleh ni dia kecil, dia jaga sokmu mulut dia, sebab dia sentiasa memikirkan bagaimana untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala melalui percakapan dia. Yang ketiga pula antara tua semua ialah wa yuraghibukum fil akhirati amaluh. Kadang-kadang kita ziarah orang soleh ni, kita tengok budaya amal dia, kerja-kerja dia dan sebagainya, boleh membina kita supaya semangat untuk kita buat kerja tentang apa dia ni, buat kerja atau melakukan amal untuk persiapan kita untuk menuju kepada hari akhirat. Kita tengok amalan dia, kita tengok apa dari segi budaya hidup dia, kadang-kadang beri serangsangan kepada kita, semangat kita kepada kita untuk beribadat dan buat persiapan untuk masa depan kita apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu semua di antara apa dia ni, antara beberapa hikmah lah atau faedah kita ziarah orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana pulangan dari segi pentarabihan, dari segi pendidikan jiwa kita adalah sangat-sangat baik. Kalau banding kita ziarah orang-orang yang banyak masa habis dalam keadaan poyo-poyo dan sebagainya. Kalau kita ziarah orang yang biasa, kata orang yang suka ngopak pah kita duduk tupai, telinga kita dipenuhi dengan barang-barang tak molek, perasaan kita pun dipenuhi dengan barang-barang tak molek apabila kita berdepan dengan orang macam ni. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita dalam Islam diajar supaya ziarah orang-orang molek ni sebahagian daripada atau cara hidup dalam kehidupan kita lah, kan. Itu di antara mukadimah saya nak sebut hari ni, sebelum saya buat satu cerita bagaimana apa yang berlaku di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ziarah orang yang soleh, ziarah yang baik di antara agenda ataupun program yang dilakukan oleh mereka itu. Satu hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang disebut oleh Anas radhiyallahu taala anhu, qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, intaliq bina ila ummi Ayman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, falamma intahaya ilaiha bakat faqala laha ma yubkiki ama ta'lamina annama 'inda Allahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فقالت إني لا أبكي أني لا أعلم أنما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيهجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. رواه Muslim. Ini satu hadis, semua hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kalau tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin, apa dia pengarang kitab itu, apa dia penyusun kitab itu, apa dia ni Imam Nawawi rahimahullah taala, dia letak hadis ni termasuk dalam apa dia dalam bab ziarah orang soleh ataupun orang baik. Mengikut dalam hadis ni tu semua dicerita oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Kemudian Anas ni banyak kali saya cerita tentang pribadi dia ni. Dia adalah orang yang sentiasa berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hidup dia 10 tahun dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang yang telah diberkati hidup dia antaranya ialah kerana doa yang didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua pula ialah apa dia ni, dia hidup bersama dengan Nabi, banyak benda-benda yang dia boleh belajar, dia boleh bina diri dia berdasarkan kepada apa dia tarbiyah yang dilalui bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sebut sebelum ni tuan semua, Anas ni antara orang yang diberkati dalam hidup dia. Pertama sekali ialah doa tadilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah doa kepada dia waktu dia keempat kali. Pertama sekali ialah doa Allah Subhanahu wa taala beri kekayaan ke dia. Yang kedua pula ialah beri anak ramai. Yang ketiga pula ialah apa dia umur panjang. Yang keempat pula ialah doa supaya Allah Subhanahu wa taala beri keampunan kepada dia. Ini masyhur dalam kisah Anas, di antara perkara yang selalu disebut oleh ulama tentang doa di peringkat awal lagi semasa dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah doa yang diminta oleh mak dia supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Anas setelah Anas ni dibawa oleh mak dia kemudian serah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita ni tuan-tuan semua, dia buat satu cerita berkaitan dengan tokoh besar iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia buat cerita tentang satu peribadi iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Di mana satu masa Sayyidina Abu Bakar ni dia pernah sebut pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala satu perancangan untuk ziarah satu orang apa dia ni orang-orang baik ataupun orang soleh pada masa tu, ataupun orang soleh dalam kisah ni adalah dia ziarah satu peribadi nama dia Ummul Aiman. Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan semua, saya nak sebut sikitlah tentang apa dia ni peribadi dia antara orang terbaik selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nama dia sebenarnya adalah Abdullah bin Uthman Al-Qahafah. Itu nama sebenar kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam gelar dia ni, menamakan dia apabila dia masuk Islam. Nabi tukar daripada nama dia asal, nama dia adalah Abdul Ka'bah. Dia itu hamba kepada Ka'bah. Itu nama asal kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan apabila masuk Islam, mana yang kita nak belajar semua lah, Nabi SAW kalau benda tak molek ni Nabi akan tukar. Kalau nama Nabi akan tukar, ataupun apa dia peribadi tak molek pun Nabi akan cuba apa dia ni baiki dan sebagainya. Di mana kalau ikut cerita mengatakan dia dengan nama apa dia ni Abdul Ka'bah, hamba kepada Ka'bah. Kita dari segi akidah salah lah kan, mana boleh jadi hamba kepada Ka'bah ataupun hamba kepada matahari kan. Kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam Islam nama dia Abdullah, Abdul Rahman dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan semua, Sayyidina Abu Bakar ni dari segi gelaran dia dikatakan 3 gelaran dia, tak ada Sayyidina Abu Bakar satu. Kemudian yang kedua pula ialah gelaran dia sebagai Atik. Atik ni kerana wajah dia comel. Di antara orang yang diberi kurniaan di segi wajah dia comel, sehingga digelar sebagai Atik, dikatakan macam itulah. Yang ketiga pula ialah gelaran dia sebagai As-Siddiq. Ini yang sahihlah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. As-Siddiq ni makna dia sangat-sangat membenarkan. Di mana gelaran ni tuan-tuan semua adalah sempurna dengan satu kisah yang kita selalu dengar, ialah kisah Isra' dan Mi'raj yang kita duk sambut, apa yang kita duk dengar ceramah pada bulan Rajab ni. Antara peristiwa besar berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila di Isra' dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi buat cerita itulah kepada orang Quraisy. Yang buat cerita bagaimana perjalanan dia diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan daripada kota Makkah Al-Mukarramah kepada Baitul Maqdis, kemudian di Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menceritakan menceritakan apa yang berlaku ni kepada Quraisy. Di mana pada masa tu tuan-tuan semua, di mana yang kita dengar semualah Quraisy tak percayalah. Memang cukup menafikan, cukup membohongi Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas peristiwa tersebut. Sebab apa? Sebab mikologi yang tak mungkin berlaku macam tu kan. Dia orang jalan pergi di Baitul Maqdis berapa lama kan. Sebab dia orang ni tak beriman kepada mukjizat ke apa semua. Pasti dia dah lah, dia hanya sekadar maknanya memikirkan tentang logik semata-mata. Maka dia tolak apa yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tolak biasa, bahkan dia cela ataupun dia pelekeh-lekehkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi peristiwa ni tuan-tuan semua, orang yang sangat-sangat percaya peristiwa ni adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Itu yang dikatakan gelaran dia ataupun nama dia sebagai Siddiq bermula dengan peristiwa dia adalah orang yang mula-mula sekali dia percaya kepada perkhabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu semua dari segi sejarah pun, dari segi kehebatan Sayyidina Abu Bakar, dia antara ranking yang pertama orang masuk Islam. Mana ramai-ramai orang tu yang kita baca sapalan juta-juta apa dia manusia sapalan daripada sampai sekarang ni, di mana kita boleh tahu mana orang yang pertama sekali menerima dakwah atau menerima risalah atau menerima Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang lelaki adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Cuma di segi umur dia tuan, semua umur dengan Nabi ni 3 tahun. Maknanya dia lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 tahun. Tapi di segi sahabat dia, di segi persahabatan dia pada awal lagi lah, sebelum daripada masuk Islam lagi, sebelum Nabi dapat apa dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, memang Sayyidina Abu Bakar ni rapat sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar ni perangai dia tak macam orang lain lah. Kalau jahiliah lain, mau orang lain sebelum Islam memang buat segala-galanya lah. Tapi Sayyidina Abu Bakar di antara orang yang bagus pada masa jahiliah, pada masa tu dia tak masuk Islam lagi. Maka Islam lagi kemudian
teli dengan perangai dia, dan dia boleh terima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni antara jolokkan dia, kita panggil, gelaran dia adalah orang yang sangat-sangat rahmat ni. Dia ni terkenal dengan orang sangat-sangat kesian belah ataupun rahmat kepada golongan-golongan miskin. Ini peribadi yang masyhur yang ada pada yang sikap yang ada pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sehingga Nabi sebut dalam satu riwayat, Nabi kata arham ummati bi ummati Abu Bakar, kan? Nabi kata orang yang paling rahmat di kalangan umat aku kepada umat aku, Nabi kata adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Begitulah tu semua perangai dan siapa oleh kerana kebiasaan menjadi rutin atau menjadi amalan dia orang itu semua menjadi kebiasaan, menjadi istiqamah amalan Sayyidina Abu Bakar ni, mana kesian belah ke orang, rahmat kepada orang gapo semua. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu hadis sebagai pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata raham ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling rahmat sekali di kalangan umat aku kepada umat aku adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Tuan-tuan semua, dia ni apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dia adalah di antara calon, dia adalah calon yang dilantik hasil daripada syura di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ganti Nabi ataupun disebut sebagai khalifah lah, di mana dia merintah lepas Nabi tak ada, lebih kurang dia 2 tahun 3 bulan. Itu pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan merintah 2 tahun 2 tahun 3 bulan. Walaupun 2 tahun 3 bulan itu semua, dia boleh bawa satu keamanan yang berlaku dalam masyarakat Islam pada masa itu. Itu yang saya selalu sebut tentang ada peristiwa apabila dia naik jadi khalifah. Di antara peristiwa yang dahsyat adalah peristiwa golongan yang murtad yang dipimpin oleh Musailamatul Kadzdzab. Sebab itulah pada masa dia duduk basmi puak-puak demo ni lah. Dia cuba bawa negara kepada keamanan, dan alhamdulillah walaupun dalam masa 2 tahun 3 bulan ni dia dapat dia walaupun masa singkat sebenarnya dengan sebab huru-hara yang berlaku pada masa itu, tapi dia boleh kembali masyarakat kepada ketulinan Islam, kita panggil. Akhir sekali masa Sayyidina Umar naik, Sayyidina Umar tak perlu gapo dah, tu melihat dalamnya dah. Sayyidina Umar teruskan perjuangan untuk sebarkan Islam keluar sana, sebab dalamnya telah diselesai oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian tuan-tuan semua, dia ni di segi umur dia sama dengan umur Nabi. Mengikut riwayat mengatakan dia mati umur dia 63 tahun juga, kan? Inilah sejarah ringkas Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Antara dia ni orang yang dia ni begitu hebatlah, sampai disebut dia ni orang yang kedua lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kisah ni tuan-tuan semua, dia Sayyidina Abu Bakar ni dia ajak Sayyidina Umar, kan? Sayyidina Umar ni gitulah sejarah dia pun hebatlah tuan-tuan semua. Sayyidina Umar di antara orang yang didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi habbi hadzaini rajulaini ilaik bi Abi Jahlin atau bi Umar ibn Khattab. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar juga antara pribadi yang begitu hebatlah, walaupun dia masuk Islam lewat nisbah dengan orang lain. Dan kita dah bincang sebelum ni, dia adalah orang yang ke-40 dikatakan masuk Islam. Jauh kalau banding dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dia orang yang pertama, kan? Tapi dia ni lambat sangat. Bukan sekadar lambat, tentu semua dia di antara dia orang yang paling pengak lah kita kira, antara memusuhi dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar musuh mulut, tentu semua, bahkan dia bertindak kepada orang yang masuk Islam. Di mana riwayat mengatakan satu orang puan dihukum atau diseksa begitu dahsyat sekali oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala anhu sebelum dia masuk Islam ni. Sebab apa? Sebab perempuan ni masuk Islam, terima dakwah atau terima Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan semua, hidayah Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar ni oleh kerana ketokohan dia begitu hebatlah. Nabi dah tengok ketokohan dia, Nabi rasa ini antara tokoh comel ni, kalau masuk Islam memang boleh buat kebaikan kepada Islam. Dia 2 orang tokoh yang Nabi tengok. Pertama sekali Abu Jahal, yang kedua Sayyidina Umar. Ini antara dia pribadi kalau ubah channel ya. Macam masyarakat kita lah, orang kedai boleh dapat Islam dia lebih kuat daripada Datuk Lebah hidup semaya lama. Kalau ke mana? Kalau masjid ada sungguh-sungguh orang kan, Datuk Lebah semaya lama, minta maaf saya sebut bukan nak gelar ni, kan.
Kadang-kadang gitu. Tapi orang tak boleh dia faham kan, walaupun dia sebelum ni dia nakal, kata dia nakal ataupun dia kedebel berapa semua, apabila dia faham, dia boleh ubah channel kehidupan dia, dia boleh jadi dia buat kebaikan lebih daripada orang lain lagi. Dengan buat kerja boleh, dengan semangat dia dan sebagainya. Benda ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Kan? Orang apabila dia berubah kehidupan dia dan dia memang semangat, akhir sekali dia boleh buat perubahan lebih daripada orang lain. Maka Rasulullah SAW nampak dua peribadi ini adalah peribadi yang cukup comel lah. Sampai dalam doa yang saya baca tadi, Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, mulialah Islam dengan salah satu daripada dua orang ni. Kan? Pertama sekali ialah sama ada masuk Islamnya Abu Jahal ataupun Sayyidina Umar. Itu antara doa Nabi SAW. Maka akhir sekali itu semua Nabi SAW apa dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dan apa dia ni orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya, sebab itulah apabila Sayyidina Umar dia masuk Islam, mula-mula sekali masuk Islam setelah dia kata ataupun dia seksa anak adik dia. Apabila adik dia masuk Islam, kemudian apabila Sayyidina Umar tu masuk Islam, maka apa dia ni adik ipar dia suka sangat, dia kata inilah yang didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, kata dia, inilah apa Islam kamu ini adalah apa dia ni, ini antara doa-doa yang doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ada dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kata Allahumma aidil Islam bi Umar bin Khattab, ya Allah kuatkanlah Islam dengan masuk Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Islam. Cuma dia ni lewat sikit lah. Dikatakan dia lahir sebelum daripada kebangkitan 30 tahun. Maknanya Nabi SAW mudah sangatlah dia kalian sebuah dengan Nabi SAW, dan dia sebuah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Maknanya kalau umur Nabi 40 tahun tu, sebelum Nabi bangkit, sebelum kebangkitan 30 tahun, maknanya umur Nabi dibangkit oleh Allah SWT umur 40 tahun. Bayangkanlah tuan-tuan semua, dia dilahir sebelum daripada 30 tahun kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, dia ni terkenal dengan Faruq nama dia. Kan, gelar dia adalah Faruq. Faruq ni maknanya orang boleh beza di antara kebenaran dan kebatilan. Ini satu jolokan Nabi SAW. Kalau Sayyidina Abu Bakar kita dengar dengan As-Siddiq, kita dengar dengan Atiq, kita dengar dengan dengan nama-nama tadi kita bicara tadi, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, apa dia dijolok dengan nama Al-Faruq, iaitu orang yang sangat-sangat tahu tentang boleh beza di antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian tuan-tuan semua, dia ni di antara orang yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Pas berlaku beberapa peperangan Uhud, pada satu di Bukit Uhud lah kita kira, Nabi pernah sebut, Nabi pernah buat satu ramalan, dia adalah orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa tu satu masa dulu Nabi pernah sebut kepada Bukit Uhud, Nabi kata usbut Uhud fa inna alayka nabiyyun wa sadiqun wa syahidan. Nabi kata pernah satu masa dikatakan Bukit Uhud tu kocok. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata, wahai Bukit Uhud, tetaplah, kan, jangan kocok. Kemudian sebab apa? Kata atasmu sekarang ni adalah seorang nabi, kemudian atas kamu satu apa dia ni Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian dua orang syahid. Dua orang syahid itu adalah dia merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala dan juga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Peristiwa tu kepada ada peristiwa yang saya rasa bukit kocok tadi, maknanya dia ada tiga orang atas tu. Dia ada empat akan Nabi, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian dua orang lagi adalah Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Bila kocok kata Nabi sebut, Nabi kecek dengan bukit lah. Nabi kata, wahai Bukit Uhud, kata dia, tenanglah, tetaplah kata dia, sebab atasmu sekarang ni ada beberapa golongan yang mulia. Yang pertama sekali seorang Nabi. Yang kedua Siddiq ni merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian yang kedua ialah syahidan, dua orang mati syahid. Dua orang yang akan mati syahid kata dia, pada masa itu dia hidup lagi lah, iaitu merujuk kepada Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Memang tu semua segi sejarah kita dapati memang dua orang ni, Sayyidina Umar dibunuh mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala,
Sayyidina Utsman pun begitu juga mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul lah apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul lah tuan-tuan semua, lebih kurang apa dia ni sejarah dua tokoh yang begitu hebat, iaitu apa dia Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidina Umar apa dia Khattab radhiyallahu taala. Tuan-tuan semua, dalam peristiwa ni kata satu masa lah Sayyidina Abu Bakar ni dia sebut kepada Sayyidina Umar lepas dia peristiwa ni berlaku selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Memang kancing lah dia orang-dua orang ni kan. Hubungan bantu-bantu tolong-menolong begitu hebat sekali antara dua sahabat yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar pergi jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar kata, "Intalik bina ila ummi Aiman radhiyallahu taala." Wahai Umar, kata, "Jom kita pergi jalan pergi ziarah satu peribadi nama dia Ummi Aiman." Ummi Aiman ni terus orang Tino ni. Orang Tino dah tua dah ni. Ummi Aiman dia antara ada orang yang dikatakan apa dia orang yang pernah ngasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa Nabi kecil dulu. Okay. Ummi Aiman ni adalah orang yang pernah mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa Nabi kecil dulu. Kemudian lepas daripada Nabi besar, dia ni hamba asalnya. Kemudian dibendeka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suami dia adalah Zaid bin Harisah. Okay. Kita dengar cerita Zaid bin Harisah antara orang yang bersama dengan Nabi pergi di Taif untuk bawa agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya suami kepada isteri kepada Zaid adalah Ummi Aiman nama dia. Anak dia seorang nama Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Kan? Tuan-tuan semua, Nabi ni saya sangat kepada kepada Ummu Aiman pada masa kecil, kemudian pada besar sebagainya. Tuan-tuan semua sangat-sangat suka sangat kepada Ummu Aiman. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia dia sungguh, jaga sungguh dia mulia sungguh, sebab orang berjasa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecil Nabi telah dididik, ditarbiyah ataupun dijaga oleh Ummu Aiman. Siapa Afrika tuan-tuan semua, Ummu Aiman ni Nabi sebut, Nabi kata pada Ummu Aiman ummi, kata dia. Siapa gitu rapat sangat. Siapa Afrika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ummu Aiman ni adalah mak saya. Mak saya katanya apa dia ni, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang begitulah, terasa sangat apa dia ni kebaikan yang dilakukan oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman tu semua dia antara peribadi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa ziarah dia lah. Ziarah dia, buat baik dia dan sebagainya. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kemudian dia ziarah Ummu Aiman ni adalah dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Mana yang kita akan bicara ni lah. Maknanya ziarah Ummu Aiman antara orang baik lah, orang yang pernah berjasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan semua, apabila Nabi tak ada pun, di mana ziarah Ummu Aiman ni, orang yang pernah berjasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Antaranya yang kita bicara ini adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala. Sayyidina Abu Bakar intalik bina ila Ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Kata wahai Umar, kata jom kita pergi ziarah Ummu Aiman. Tak salah, kita rutin tu tak apa, tak masalah. Yang pergi ziarah tamu-tamu berjasa. Sebab apa di antara alasan yang Sayyidina Abu Bakar ni sebut pada Sayyidina Umar nak pergi ziarah sangat apa dia Ummu Aiman ni. Sebab Ummu Aiman kata dia kamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memang ziarah dia seumur. Rasulullah memang saya sangat ke dia, suka sangat ke dia, buat baik ke dia, dan menjadi satu amalan Nabi, budaya Nabi ziarah Ummu Aiman. Maka Sayyidina Abu Bakar ni naklah teruskan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ulama dia ambil dari kisah ni, antara benda yang comel ialah kita apa yang dibuat oleh saing kita buat. Kan? Asalnya tuan-tuan semua adalah hadis sebut kan. Maknanya di antara cara kita buat baik pada orang tua ni, kita hubung silaturahim dengan orang yang baik dengan orang tua kita. Dan juga adalah hadis ni tuan-tuan semua boleh juga kalau berdasar pada hadis ni ada pengajaran yang disebut oleh ulama, maknanya kita melakukan apa yang disukai lakukan oleh sayang-sayang kita. Katakanlah Nabi SAW ni saing ataupun rapat dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia buat barang molek. Antara barang molek ada ziarah Ummu Aiman. Maka Sayyidina Abu Bakar pun meneruskan kerja-kerja apa dia ni yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni adalah ziarah, dan dia muliakan apa dia ni orang yang rapat sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummu Aiman.
Maka tuan-tuan semua, apabila Sayyidina Umar pun tak kata apa lah, jom memang dia orang faham berlaku barang-barang gini lah. Pertama sekali ziarah ni adalah amalan Nabi SAW. Yang kedua pula ziarah ni adalah cukup besar nilai di segi pahala yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tiga pula terus semua ziarah orang soleh, itu mana yang saya sebut dalam mukadimah tadi, cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di segi pahala lah, kemudian dari segi terbawi, dari segi pendidikan pun comel sangat. Kalau kita ziarah orang soleh ni, banyak benda yang kita akan dapat. Dia panggil apa, benda-benda semangat atau benda-benda pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil apabila kita berada bersampingan dengan orang soleh. Maka dua orang itu jalan terus. Falamman tahaya ilaiha, apabila dua orang itu pergi sapalah rumah Ummu Aiman. Sapa sana tiba-tiba bakat saya nak Ummu Aiman nampak dua orang ni menangis dia. Ummu Aiman menangis, bakat Ummu Aiman menangis dengan kehadiran dua orang ni. Menangis ke apa tu wallah tak tahu lagi pada masa ni kan. Dia tengok kawan tu dua orang tu dia menangis. Kan? Faqala laha, katanya apa dia ni, katanya dua orang tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pula tengok Ummu Aiman ni menangis. Pada masa tu umur dia tua dah lah. Ummu Aiman dia tua, dia dah menangis, kemudian dia simpatilah dengan Ummu Aiman. Tengok-tengok dia pun sedih jugalah. Okay. Apabila kemudian dia kata ma yubkika amma ta'lamina annama indallahi khairul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat ke apa dia ni, Ummu Aiman ni menangis kerana kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar kata, wahai apa dia ni, wahai Ummu Aiman, kata dia, kenapa engkau menangis, kata dia. Tak usah bimbanglah. Nabi walaupun dia meninggal dah ke apa semua, Nabi telah disedia tempat yang begitu mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah bimbanglah dengan ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cuba dipujuk oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, apa dia ni, kepada apa dia ni Ummu Aiman. Takut-takut dia menangis ni, tengok dia Ummu Aiman ingat Nabi, takut-takut bimbang apa semualah. Maka diberi ketenangan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, wahai tak usah menangis. Apa menangis, kata dia. Tak usah bimbanglah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua, Nabi apa dia ni, Nabi telah dijaga, Nabi telah diberi tempat yang begitu mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara ucapan yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menenangkan ataupun untuk menghiburkan hati Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Ummu Aiman jawab macam mana? Faqalat Ummu Aiman kata, inni la abki, aku bukan menangis kerana Rasulullah tak ada, kata dia. Okay. Dia sebut kata inni la abki anni la a'lamu annama indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hamba menangis ni, kata dia, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kata dia, bukan kerana ingat Nabi masa depan Nabi, tidak. Dia kata dia tahu sangat Nabi adalah orang yang mulia, Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang akan diberi tempat yang begitu mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cuba menafikan dia menangis kerana tu. Tak, dia kata dia menangis bukan kerana barang itu, tak. Okay. Dia tahu kehebatan Nabi, dia tahu apa dia ni, bagaimana kesudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tahu bagaimana apa dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kata dia sebut sini tuan-tuan semua, dia sebut kata dia apa dia? Dia kata fa'in, kata dia la walakin abki anna al-wahya qad inqata'a min as-sama'i. Okey, kata dia sebenarnya saya menangis ni tiga apa, kata dia. Okey. Sakit ke dak juga. Okey, nak kata ingat masa depan Nabi pun dak juga. Cuma kata dia saya menangis kerana dia tahu sekarang ni wahyu Allah Subhanahu Wa Taala terputus dah, kata dia. Okey. Wahyu Allah SWT tak ada dah, dia kata dia. Itu yang membuatkan dia menangis. Sebab apa tuan-tuan semua? Pertama sekali ialah dia orang sahabat ni nak sangat hidup dia sentiasa dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam kehidupan para sahabat ni tuan-tuan semua, pada masa Nabi masih ada, okay, kalau gapo kesilapan gapo semua akan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu yang Allah SWT hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kembali kepada apa yang kita dok berbicara soal, inilah kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dia nak supaya apa dia ni acuan Islam ataupun kehidupan cara Islam memang sentiasa terjaga semua. Okay. Ada sana teguran, ada di sana bimbingan dan sebagainya. Pada masa Nabi tu semua tengoklah, kalau kita perhati pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, gapo sahaja kesilapan gapo semua di sana ada wahyu akan membetulkan kesilapan ataupun wahyu mengarahkan apa-apa, tak kira lah.
Kan? Inilah yang menyebabkan para sahabat radhiyallahu ta'ala suka makna kehidupan dia sentiasa dibimbing apa ni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan semua, kita tengok generasi yang dia berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, generasi yang nak Islam jadi panduan dalam kehidupan dia kan. Sebab itulah kalau kita nak jaya macam generasi sahabat tak adalah tuan-tuan generasi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Nabi kata antara ialah kurun para anbiya alaihimus para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebab itulah tuan-tuan semua kita dapat tiga orang ni, begitulah kehidupan dia orang nak hidup mana nak dipandu, nak sangat hidup dia dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah sebut sebelum ni tuan-tuan semua kan, para sahabat ni kadang-kadang dia ngapa Quran, cuba tengok kan, hidup dia memang nak beramal dengan Quran, nak beramal dengan Islam. Siapa Sayyidina Umar, Ibnu Umar kadang-kadang dia ngapa surah Baqarah ni dia ni terlalu lama sangat. Sebab dia orang tu dengar apa Quran 10 ayat ya. Kemudian dia faham betul-betul, dia bina hidup dia mengikut 10 ayat, dia beramal, kemudian lepas tu dia beramal ayat lain pula. Kan? Dia baca, dia faham, kemudian begitulah. Dan kata lain dia cuba bina hidup dia mengikut acuan Quran ni, kan? Maknanya daripada awal sampai akhir. Okay. Mana dalam kisah ni tuan-tuan nak ajar kita dia ni, gitulah kehidupan generasi atau berciri-ciri generasi yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nak sangat supaya kehidupan dia dibimbing ataupun dibawa oleh Al-Quranul Karim ataupun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara rahsia kita panggil rahsia kejayaan lah. Sebab tu kalau kita baca tulisan ulama, antara apakah kunci kejayaan para sahabat radhiyallahu taala, kerana dia ini memang dia nak hidup adalah berdasarkan kepada acuan Islam itu sendiri. Sebab itulah kalau kita nak jaya tuan-tuan semua, tak usah itulah belajarkan kelik Islam lagu-lagu mana pun. Kaya lah mana, betul lah mana juga. Cuba tengok kaya-kaya kadang-kadang kena igak kan gapo. Taklah mana, tak lewat gapo juga kan. Kekayaan semata-mata tidak beri keuntungan kepada manusia. Sebab itulah yang kejaya kepada manusia adalah apabila manusia ni kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok kaya katalah. Kaya kalau semata-mata bergantung pada kekayaan kan. Islam tinggal taklah mana juga. Sampai masa tua katakanlah kaya tak boleh nak kelik muda semula kalau ke mana. Kalau benar-benar kaya, duit malah milion-milion katakanlah, ada duit juta-juta dan sebagainya, kalau duit semata-mata boleh bawa kebaikan kepada manusia kan, makna kalau lah duit itu semata-mata kata tidak ada benda lain, kenapa dia tak boleh menyegarkan dia ke apa-apa ataupun kelik semula dia muda semula kerana duit banyak? Sebenarnya tak ada tuan-tuan semua. Sebab itulah lagu-lagu mana tuan-tuan semua kita ni kena kembali kepada Islam. Islam inilah apa yang akan buat kebaikan kepada manusia. Sebab tu dalam kisah ni tuan-tuan semua, jelas kita faham daripada hadis ni, maknanya dia menangis bukan gapo dak lah. Dia menangis takut-takut dia tak terbimbing sebenarnya. Dia nak kehidupan dia sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Quran tu ada dah kan, Quran memang dia baca sama dah. Cuma dia nak macam berlaku pada masa Nabi lah, kalau gapo-gapo berlaku tu kata dia ditegur direct oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia orang yang bersedia sebenarnya. Orang Islam ni apatah lagi para sahabat radhiyallahu taala, dia bersedia untuk menerima teguran dan dia boleh berhenti selalu kalaulah benda tu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah buat cerita sebelum ni bagaimana di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum tuan-tuan semua, apabila dia orang ni ditegur contohnya berlaku pada Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anha. Dia apabila cerita ni banyak kali saya sebut, apabila dicadang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kahwin dengan Zaid, yang kita bincang hari ni lah iaitu suami kepada kepada Ummu Aiman tadilah. Apabila dicadang supaya kahwin dengan Zaid, dia tak sik. Apabila dia tak sik tuan-tuan semua, maka akhir sekali Nabi nak supaya berlaku perkahwinan dia dengan Zaid. Tapi akhir sekali dia tak sik. Apabila tak sik tu ayat Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Apabila tuan-tuan semua dia tak sedia, dia tolak dia ni cadangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk tak lama tu ayat Quran. Ayat Quran ni makna tegur lah. Tegur maknanya tak sepatutnya bagi orang beriman, laki-laki ataupun orang puan, dia tolak pilihan Nabi pilihan Allah Subhanahu taala dan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tuhan mati ayat belakang Tuhan kata, siapa-siapa yang derhaka kepada Allah dan derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka apa dia keberadaan dalam kesesatan yang nyata. Cuba tengok tuan-tuan semua, bila turunnya ayat tu dia boleh ubah selalu channel dia. Kan, daripada tak nak kepada terima apa yang diarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tuan-tuan semua kehidupan orang dulu, orang-orang yang diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sanggup apa dia ikatkan hidup dia dengan panduan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya baca satu hadis tu dalam Sahih Bukhari, satu tempat. Ada satu orang lelaki tuan-tuan semua pada masa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kerja dia buat patung. Kerja dia, hasil pendapatan dia adalah buat patung jual dan sebagainya. Kemudian lepas daripada tu dia pergi jumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Pergi jumpa, tanyalah sebab boleh jadi dia rasa tak sedap, tak selesa aku kan. Sebab mana saya sebut tadi lah, orang dulu gitu dia nak kalau boleh dalam semua aspek kehidupan ni nak ikut pendekatan ataupun cara yang dibawa oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mari sanksi, maknanya mari rasa tak selesa boleh jadi wallahu alam tentang apa dia amalan dia ni, buat patung ataupun buat gambar-gambar yang apa dia ni, buat patung-patung yang bernyawa kita panggil. Dia pergi jumpa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, tanya sebab Abdullah bin Abbas ni antara pakar rujuk lah, antara ilmuwan di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibn Abbas ni tuan-tuan semua di antara orang yang dilantik oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala untuk berdepan dengan Khawarij yang muncul pada masa Sayyidina Ali, untuk betul pemikiran dia orang. Sebab Ibn Abbas nak tahu orang alim, orang yang apa dia ni ada kemampuan untuk berdepan dengan dia orang dan memperbetulkan pemikiran salah yang ada pada Khawarij pada masa tu. Okey, saya nak sebut sini tuan-tuan semua, kawan ni apabila dia mari rasa kata, dia pergi jumpa dengan Abdullah bin Abbas. Bagi dia antara tokoh yang apa dia ni, yang dia nak rojak dan dia puasa nak sedia hidup dia ni dipandu oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi jumpa Sayyidina apa dia ni, Abdullah bin Abbas, tanya dia ada kerja buat patung bernyawa lah, buat patung kemudian jual sebagainya. Ini hasilnya daripada, inilah di antara hasil dalam hidup dia, kerja-kerja macam ni. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala tuan semua apabila dengar gitu kan, maka tak berapa kenal lah kerja-kerja dia tu kan. Dia pun sebut, kata dia, Sami itu saya dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang awak patung kemudian akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah tak paksa dia supaya letak nyawa dalam patung yang dia buat tu. Mana boleh gitu kan, letak nyawa gabus sebenarnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya maknanya buat patung bertokok gitu yang bernyawa gitu memang satu benda, satu kesalahan. Tuan-tuan semua apabila laki-laki ni dengar apa yang disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dia rasa getar sangat, takut sangat dia. Kan, dia takut dengan apa yang disebut oleh Ibn Abbas berdasarkan kepada maklumat yang dia terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut kesilapan dia orang. Saya nak sebut situlah tuan-tuan bagaimana orang dulu gitulah. Siapa perikat apabila bunyi barang telah lengah lah kan, dia rasa bimbang sangat. Dan akhir sekali Ibn Abbas nampak dia ada kadang gitu, Ibn Abbas bagi cadangan dia lah. Okay, tak usah buat kerja tu. Kalau buat kerja tu adalah kerja yang tidak akan buat keberkatan dalam hidup, buat kecelakaan dan sebagainya, maka saya nak menambah dicadai supaya buat kerja lagu lain, buat pokok kau gapur, buat dalam bentuk macam tu, benda-benda yang tidak bernyawa. Itu lebih selamat atau benda yang dibolehkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan buat. Saya nak sebut sini tuan-tuan bagaimana orang dululah. Bagaimana ceritanya dia suka sangat kalau diri dia ni makna terikat dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa perikat dia muka perikat awal dia tak tahu kan. Siapa boleh dia tahu tu rasa tak selesa hidup dia. Inilah yang kita baca pada pagi ni tu hadis yang mana apa dia yang membuatkan para sahabat ni kadang-kadang menangis bukan apa dak, kadang-kadang tidak ada yang teguran daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun wahyu dan sebagainya untuk membimbing kehidupan. Walaupun Quran itu ada dah boleh bawa dia dah, tapi itulah perasaan yang ada pada dia orang. Dia nak sangat supaya apa dia ni apa-apa sahaja hidup dia dibimbing oleh Allah SWT secara direct. Kalau tak betul ditegur dan sebagainya. Maka dari kisah ni tuan-tuan semua, apa dia ni kata dia, kisah yang saya sebut tadi lah, Ibn Aiman kata sebenarnya saya menangis bukan kerana fikir masa depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kan, tapi saya menangis ni kerana walakin abki annal wahya qad inqata' minas sama'. Saya menangis ni kerana wahyu ni kata dia apa dia ni tak ada sekarang ni kan. Kita faham daripada hadis ni tuan semua, wahyu tak ada dah. Kalau orang dok mengaku lagi wahyu tu bohong ialah
Lalu ni banyak ajaran-ajaran sesat ni. Kan? Terkena pernah tengok molek masyarakat kita. Ramai masyarakat jahil orang tu. Kadang-kadang dia mudah percaya sangat. Oh, dia kata tok guru dia dapat wahyu lah berapa semua. Mana yang saya sebut semua lah. Contohnya siapa dia? Ayah Peng kan, dia pernah mengaku dia dan terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tu semua satu benda yang karut lah. Wahyu ni tak ada. Wahyu ni pada masa Nabi lah. Apabila Nabi tak ada dah. Itu mana yang dipahami dalam kisah ni, kisah dipahami oleh Aiman radhiyallahu ta'ala. Kata dia tak ada dah. Dia faham makna Nabi tak ada, apa dia wahyu tidak akan turun dah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam bentuk lain adalah ada ilham ke apa semua tu, adalah mimpi ke semua kan, tapi wahyu memang tak ada dah. Maka tu semua apabila Ummu Aiman sebut macam tu, fahayyajathu ma'alal buka. Akhir sekali dia membawa kepada dua orang itu menangis juga. Okey. Berasa apa dia ni, berasa sedih juga kan dengan apa yang disebut oleh Ummu Aiman radhiyallahu taala. Maknanya dalam kisah nak ajar kita zairah orang sakit cuba tengok orang beriman ni kata kadang pak kita beri kesedaran juga. Okey. Maknanya beri kesedaran tentang apa yang disebut oleh Ummu Aiman tadi kan, menyebabkan apa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun juga menangis. Atau menangis sanggup sebagaimana yang ditangisi oleh Ummu Aiman radhiyallahu taala. Okey. Maknanya boleh tupai samalah. Jiwa kita berasa rendah diri, jiwa kita berasa apa dia keinsafan dan sebagainya. Inilah di antara hikmah yang saya sebut tadi. Hikmah kita zairah apa dia ni, orang-orang yang soleh ni banyak benda lah yang akan bantu kita, akan proses diri kita menjadi orang yang baik. Sebab itulah tuan-tuan semua, untuk jadi orang baik ni banyak benda sebenarnya kita kena, di samping maknanya kita kena ngaji, di samping kita perbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita perbanyakkan zikir, maka di antara benda yang boleh jaga diri kita adalah melalui kita saing ataupun kita bergaul dengan orang soleh. Ini sebahagian daripada apa dia ni, ilmu yang kita akan dapat yang akan bimbing kehidupan kita. Semua tuan-tuan semua cuba tengok, kalau orang saing orang apa dia, saing dengan orang kedai beg katakanlah, pada bawa kereta ya, tapi cara dia kecek tu Allah kau kadang-kadang nak berdoa kadang pada bawa kereta ngaji tak lama nak bawa kereta orang besar je terkira kan, dengar ada kecek tu kadang-kadang kita pak maknanya kedai beg orang tu dia boleh tupai sama kan. Tapi kalau kita cakap tu kalau kita pergi tengok orang soleh, tengok orang-orang hebat duduk dengan dia, kita rasa ya Allah aku ni kurang lagi amal aku. Kayak saya pengalaman masa mula Tok Guru, kita pergi ziarah dia kan, kita banyak benda-benda yang saya dapat. Saya nak sebut satu cerita apabila saya ziarah mula Tok Guru dengan satu kumpulan lah di Pejabat Sukit. Masa tu pukul 1 subuh apa ni zuhur, pada masa tu lambat lagi. Ya, lambat kita mungkin 20 minit masa tu. Kata dia sebut satu kalimah, dia kata saya rasa dia kata setakat ni kita ni kata sebab saya nak persiapan nak semaya, dia kata dia. Kita kalimah tu terus banget. Padahal 20 minit lagi kalau mana ataupun setengah jam kita dah lah kita ni belah minit kita tapi dia berhenti dah pada satu nak persiapan dah. Saya pada masa tu dengan satu pengajar kita, ini sepatut ginilah kehidupan kita kan. Kita dengan Tuhan yang maknanya siapa gitu sekali dah berapa minit dah pada yang setengah jam ataupun 20 minit dah persiapan dah untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalimah pendek yang dia sebut tu sampai mana banyak benda mengajar. Siapa lah ni kita boleh dapat pengajaran daripada benda kita. Ya. Tapi kalau kita ziarah orang lain, baik betul setakat tu lah. Kalau ke mana, baik pun tak buat lagi. Baik pun tak makan lagi dan sebagainya. Tapi kalau kita ziarah macam ni, banyak benda yang boleh membina dan boleh mentarbiah diri kita menjadi insan yang comel. Itulah tentu semua di antara hikmah. Sebab tu orang dulu kadang-kadang dia buat anak buah dia pergi jalan Tok Guru ataupun orang soleh lah. Ya, dia terbiah dah budak-budak dia dah didik dah. Tapi dalam proses untuk menyempurnakan didikan kepada anak buah dia, dia bawa pergi jalan, pergi jumpa dengan orang-orang yang orang soleh dia panggil kan. Hidup sana boleh kecik 2-3 patah pun tak apa dah. Kan hidup sana tengok budaya hidup dia boleh faham dah. Inilah tentu semua di antara hikmat kenapa Islam suruh sangat kita ziarah orang, apatah lagi orang itu orang yang soleh ataupun orang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tentu semua yang kita dapat ambil pengajaran pada pagi ini, dan saya comel benar lah kalau kita boleh ajar di kita dan anak-anak kita supaya tempat-tempat gini ataupun orang macam ini menjadi tumpuan kepada kita lah. Proses pembinaan ni antaranya adalah melalui kita bersama dengan orang soleh. Kan? Sebab tu dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi
falyanzur ahadukum ila man yukhalid. Satu orang itu agama berdasar kepada saing dia sayang siapa dia rapat dengan siapa dia. Kalau dapat dia rapat dengan baik, maka insya-Allah kebaikan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua yang kita dapat belajar pada pagi ini. Moga-moga ada macam ni walaupun dalam bentuk cerita, tapi sebenarnya banyak pengajaran untuk kita lah dalam proses untuk bina peribadi muslim, peribadi yang benar-benar yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ni antara sebahagian daripada proses kita panggil kaedah atau kunci-kunci untuk nak bina peribadi kita ialah melalui kita ziarah orang-orang yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekatalah tuan-tuan semua untuk pagi ini, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal. ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زينا بالحلم وكملنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم